Bella Nasional FM sentiasa di hati 10.31 minit pagi dan Khalif hari ini bersama dengan anda untuk ruangan Alpha 10.2 di mana anda boleh tonton secara live di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati, di mana hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan kebajikan haiwan tanggungjawab pemilik. Dan bersama saya pada hari ini, sebelum itu Khalif nak ucapkan selamat datang ya, dan Assalamualaikum serta selamat pagilah kepada tetamu kita yang berusaha Dr. Marzuna binti Mat Yunus yang merupakan Ketua Seksyen Kebajikan Haiwan Bahagian Regulatori Veterinar Jabatan Perkhidmatan Malaysia. Apa khabar Doktor, sihat Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Dah makan Doktor? Dah. Alhamdulillah. Doktor, muka dia pagi-pagi pun dah ceria Khalif, hari ini Doktor, seperti mana yang untuk rakan-rakan kita yang seperti biasa mengikuti Alpha 10.2, kita akan berbincang berkenaan dengan isu-isu semasa. Dan hari ini kebajikan haiwan tanggungjawab pemilik merupakan topik yang kita ingin bicarakan. Jadi Doktor, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya apa peranan Seksyen Kebajikan Haiwan Jabatan Perkhidmatan Veterinar ni. Boleh tak Doktor cuba terangkan sedikit? Okey, terima kasih Khalif pada soalan tersebut. Sebenarnya banyak kali dah orang tanya jabatan veterinar ni kepada pegawai-pegawai saya, kepada saya sendiri dan juga pegawai-pegawai saya berkaitan dengan kebajikan dan sebagainya. Sebab kalau orang tak tahu, mungkin orang kata fikir hanya kebajikan kepada manusia sahaja. Ya, betul. Tapi orang tak tahu kebajikan kepada haiwan pun kita tetap titik beratkan. Okey, sebenarnya di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar ada beberapa bahagian yang penting. Dikhususkan mengikut untuk menjalankan fungsi yang khusus. Dan bagi fungsi untuk yang menjaga kebajikan haiwan ni, kita ada satu seksyen khusus yang menjaga haiwan yang berkaitan kebajikan haiwan, iaitu dinamakan Seksyen Kebajikan Haiwan yang diletakkan di bahagian Regulatory Veterinar di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar itu sendirilah. Dan antara fungsi-fungsi seksyen ini adalah sebagaimana yang kita tahu bahawa negara kita telah pun mula menguatkuasakan Akta Kebajikan Haiwan bermula tahun 2017. Jadi bagi tujuan untuk mentadbir urus akta tersebut dan bagi tujuan untuk mengawal selia yang berkaitan dengan kebajikan haiwan, maka seksyen inilah yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan segala hal ehwal yang berkaitan kebajikan haiwan di negara ini. Dan antara fungsi-fungsinya termasuklah untuk memberi pendidikan, memberi kesedaran dan juga memberi promosi berkaitan dengan akta itu sendiri, dan juga memberi pengetahuan berkaitan dengan kebajikan haiwan di negara kita, khususnya kepada rakyat Malaysia. Yang mana kita tahu bahawa kebajikan haiwan dekat Malaysia masih merupakan satu perkara yang baru. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara barat khususnya, ataupun negara yang telah lama membangun, kebajikan haiwan memang mereka titik beratkan. Kesedaran sebenarnya lebih tinggi betul. Kan di sana. Jadi berbanding dengan negara Malaysia, dia agak terbelakang sedikit. Walau bagaimanapun di peringkat ASEAN, dia agak ke depan sedikit berbanding dengan negara-negara di peringkat ASEAN lain. Jadi oleh sebab itulah bila negara kita mula menguatkuasakan Akta Kebajikan Haiwan, semestinya ada satu bahagian khusus bagi tujuan untuk mentadbir urus akta ini. Selain pada itu, memandangkan yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sebab memandangkan dia perkara baru, masih banyak perkara-perkara yang perlu dibangunkan di negara kita, khususnya membangunkan dasar berkaitan kebajikan haiwan, dan juga mungkin membangunkan piawaian ataupun garis panduan bagi rujukan kepada rakyat Malaysia macam mana untuk menguruskan haiwan itu mengikut piawaian yang ditetapkan, mengikut perundangan juga, yang mungkin mengikut requirement yang ditetapkan oleh peringkat antarabangsa dan sebagainya. Ya Doktor, dan juga sebenarnya bila saya tertarik sebenarnya bila kita bercakap kita sebagai satu negara di ASEAN di mana kita sebenarnya awareness kita terhadap benda ni ataupun kita punya kesedaran tentang ni agak ke depan, tetapi macam mana sebenarnya untuk membuatkan rakyat kita lebih sedar? Kerana bila kita tengok contohnya macam saya sendiri, mungkin kita ada hadapi, rakan-rakan kita pun ada hadapi situasi ini. Contoh, kalau ada kucing yang tak bertuan ke kan, tiba-tiba datang ke rumah saya, ke mana saya boleh hantar kucing tu? Ataupun saya dah tak mampu nak jaga kucing ke anjing saya ke, macam mana? Boleh ke saya lepaskan kucing-kucing ni ataupun anjing-anjing ni di pasar ke macam mana Doktor sebenarnya? Kalau orang tanya saya biasanya, bukan setakat hari inilah soalan dikemukakan kepada saya, sebab soalan tu memang favorite question ditanya kepada saya. Sebab selalunya orang tanya bila mereka jumpa kucing ataupun memang ada kucing sendiri yang datang ke rumah mereka, mereka kalau orang tanya saya akan jawab tepuk dada tanya selera.
Kalau rasa nak jaga, you mampu nak jaga, you mana-mana orang boleh menjaga kucing tersebut. Walau bagaimanapun, kesanggupan mereka untuk menjaga adalah perlu datang dengan tanggungjawab. Ya, betul. Sebab sebagaimana yang diperuntukkan mengikut perundangan, kita mana-mana pemilik haiwan perlu mempunyai tanggungjawab bagi tujuan untuk menjaga kebajikan haiwan tersebut. Mesti memberi makan minum, mesti menguruskan haiwan itu dengan baik. Dan kalau mereka sanggup untuk jaga mana-mana haiwan yang mereka jumpa, ataupun memang haiwan tersebut datang sendiri ke rumah mereka, maka dia perlu menyediakan persekitaran yang sempurna lah kepada haiwan tersebut untuk dijaga, supaya bila kita tak nak nanti memang ada orang yang sanggup menjaga, tetapi adakah mereka mematuhi piawaian dan standard yang ditetapkan? Betul. Sebab ada kes yang saya terima juga, ada orang memang jaga haiwan sampaikan dalam satu rumah tu sampai beratus-ratus ekor. Perkara ini kita tak nak berlaku, sebab kita bukan hanya memudaratkan kepada haiwan itu sendiri kerana tidak dijaga dengan betul, tetapi juga mungkin menjadi punca kepada masalah-masalah sosial lain seperti kacau ganggu kepada jiran dan sebagainya. Ya, betul. Dan doktor, kalau kita tengok kadang-kadang pun setengah daripada orang-orang yang bila orang bela haiwan, dia pun nak bela haiwan. Jadi apabila terjadinya perkara macam tu, kadang-kadang awal-awal je dia macam awal-awal tu dia akan jaga baik-baik, tapi kemudiannya dia akan kadang-kadang kita tengok kebajikan haiwan tu pun tak terjaga. Mungkin doktor boleh kongsikan komen doktor tentang perkara tu. Okey, dari segi kesanggupan mereka untuk menjaga haiwan, kita tahu bahawa rasa cinta manusia kepada haiwan tu mempunyai skala yang berbeza-beza. Ya, betul. Ada orang yang memang betul-betul rasa sayang kepada haiwan hingga sanggup membuat apa sahajalah untuk menjaga kucing ataupun haiwan mereka. Guinea pig ke, tak kisahlah. Sama seperti mereka menjaga anak mereka. Ada pula mereka yang menjaga haiwan hanya semata-mata hanya sekadar tinggal semata-mata, tetapi tidak menjaga kebajikan haiwan. Jadi apa yang saya tekankan kepada di sini adalah menjadi perlulah ada dalam sikap diri masing-masing. Kalau mana-mana pihak yang rasa sanggup untuk menjaga mana-mana haiwan menjadi hak milik mereka, mereka mesti mematuhi keperluan yang ditetapkan mengikut perundangan, kerana impaknya agak tinggi. Sebab sekiranya mereka tidak mematuhi keperluan yang ditetapkan mengikut perundangan, mereka boleh ditindakan tindakan di bawah akta akta kebajikan haiwan. Ya, betul. Dan juga bukan sahaja melalui perundangan mereka akan terpalit, tetapi juga kita bercakap tentang soal nyawa haiwan sendiri. Dan juga bagaimana pula doktor dengan kucing-kucing yang terbiar di jalanan ni ataupun stray cats ni? Sebab adakah ia membabitkan seksyen doktor ataupun Jabatan Perkhidmatan Veterina sendiri? Bagaimana doktor? Okey, sebenarnya orang ramai masih keliru sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jabatan Perkhidmatan Veterina walaupun dalam fungsi-fungsi yang dinyatakan adalah salah satunya untuk menganjurkan kebajikan haiwan dalam menguruskan haiwan, tetapi maksud yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada haiwan yang dimiliki. Maksudnya dengan haiwan dimiliki tidak kiralah sama ada haiwan tersebut adalah haiwan kesayangan ataupun haiwan ternakan, tapi mana-mana pihak yang ingin menjaga haiwan perlu menjaga haiwan adalah ditetapkan kepada menjaga kebajikan haiwan kepada haiwan yang mereka miliki sahaja. Tetapi bukan bermaksud turut menjaga kebajikan kepada haiwan stray ataupun haiwan terbiar. Jadi dalam konteks ini sebenarnya bukan peranan yang dimainkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan untuk menjaga kebajikan haiwan kepada haiwan-haiwan terbiar. Walau bagaimanapun Jabatan Perkhidmatan Veterina memainkan peranan penting di mana kawalan stray turut dimainkan untuk mengawal haiwan-haiwan ini sekiranya berlaku sesuatu penyakit. Jika berlaku sesuatu penyakit di satu kawasan dan negeri telah mewartakan negeri tersebut adalah berpenyakit, sebagai contohnya rabies dan sebagainya, maka peranan inilah yang dimainkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi tujuan untuk mengawal penyakit tersebut, bagi tujuan untuk memastikan penyakit tidak merebak kepada manusia dan sebagainya. Baik, sangat-sangat menarik. Sebenarnya Khalif juga ada beberapa perkara nak tanya lagi selepas ini, tapi sebelum tu kita berehat seketika dengan lagu suci ini. Baiklah, sayangi haiwan, hentikan kekejaman, dan masih lagi bersama dengan Khalif di ruangan Alpha 102 di mana kita berbicara sedikitlah tentang kebajikan haiwan, tanggungjawab pemilik, bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Marzuna binti Mat Yunus. Jadi doktor, dalam konteks penganiayaan ni lah kan, ada tak akta-akta yang tertakluk di bawah seksyen kebajikan haiwan sendiri doktor?
Okey, di bawah Akta Kebajikan Haiwan ya, di Akta Kebajikan Haiwan 2015 memang ada diperuntukkan bagi tujuan untuk mengawal untuk mengawal supaya tidak berlakunya kezaliman kepada haiwan, iaitu diperuntukkan di bawah Seksyen 29 Akta Kebajikan Haiwan, dan juga peruntukan yang berkaitan dengan 30 di bawah Seksyen yang sama, di bawah akta yang sama, iaitu pembunuhan haiwan, dan juga di bawah 31 dan juga 32 Akta Kebajikan Haiwan, iaitu untuk mencegah berlakunya meracun haiwan, dan juga peruntukan bagi tujuan untuk mengawal selia aktiviti laga haiwan. So memang peruntukan yang saya sebutkan ini memang telah diperuntukkan di bawah Akta Kebajikan Haiwan bagi tujuan untuk membenteras aktiviti penganiayaan kepada haiwan. Dan selain daripada Akta Kebajikan Haiwan, kita pun sebelum ni masih ada satu lagi akta, iaitu Akta Binatang 1953, di mana masih turut diguna pakai, itu di bawah Seksyen 44 akta tersebut lah. Dan juga doktor, apa sebenarnya jenis kesalahan yang kerap dilakukan oleh pemilik haiwan di negara ni? Mungkin bila kita bercakap tentang penganiayaan, skopnya meluas. Kadang-kadang tak bagi dia makan pun satu penganiayaan kan. Jadi penganiayaan yang macam mana sebenarnya yang dikatakan merupakan satu kesalahan lah oleh pemilik-pemilik haiwan di negara ni? Okey, kalau kita sebut pasal konteks yang penganiayaan ni, sebenarnya ada banyak-banyak jenis penganiayaan. Kadang-kadang orang menganiaya haiwan pun mungkin secara sengaja, sebab dia intention untuk saja suka-suka perbuatan tersebut dilakukan. Dan ada setengah orang yang dia memang tidak tahu langsung pasal peruntukan, yang mengatakan bahawa perbuatan tersebut dia adalah bagi dia adalah mungkin itu tidak menganiaya haiwan, dia tetapi je, katanya. Tapi dalam konteks perundangan negara kita, dia merupakan satu penganiayaan walaupun tidak disengaja, tetapi bagi maksud penganiayaan itu dia termasuk dan takrifan sebagai penganiayaan. Dan ada juga yang memang ada orang memang dia bukan sahaja tidak tahu, bukan sengaja, tapi memang dia tidak sengaja. Jadi dia memang dia tak tahu yang perbuatan tersebut merupakan satu penganiayaan. Jadi dalam konteks tafsiran penganiayaan di sini adalah mana-mana perbuatan yang boleh menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan boleh membuat penderitaan ataupun membuat kesengsaraan kepada mana-mana haiwan, itulah antara perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan kepada haiwan. Termasuk juga yang perbuatan yang secara mental. Contohnya kalau dalam keadaan fizikal, sebagai contohnya perbuatan menyepak, menendang, memukul, itu adalah yang boleh dikategorikan sebagai menganiaya kepada haiwan. Malah meracun, membunuh pun termasuk dalam konteks penganiayaan kepada haiwan. Tetapi kadang-kadang orang tak ambil maklum bahawa kadang-kadang perbuatan yang sengaja menakut-nakutkan haiwan sehingga membuatkan haiwan tersebut rasa menderita, itu pun termasuk dalam yang contoh penganiayaan dan tafsiran konteks penganiayaan. Contohnya dia angkat tangan, dia tiba-tiba macam tu, kucing tu lari terus kan. Ya Allah, walaupun contohnya saya pula yang sebab. Kadang-kadang orang saja suka-suka, dia tak nak pukul, tapi dia rasa acak untuk menakutkan haiwan. Itu juga termasuk dalam kategori kezaliman kepada haiwan. Ya Allah, kesian kucing-kucing ni. Okey doktor, sebelum saya menitiskan air mata, kita beralih kepada soalan seterusnya doktor. Jadi sebelum kita nak mengakhiri sesi kita, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang saya nak bincangkan doktor sebenarnya, tetapi itulah masa kita sangat-sangat terhad ni doktor. Tapi mungkin doktor ada sedikit nasihat lah kepada para pemilik haiwan kesayangan dan juga haiwan ternakan di luar sana, dan andai kata mereka dah rasa dah tak mampu untuk menjaga haiwan mereka lagi, ke mana haiwan tu boleh pergi doktor? Okey, saya ingin memberi nasihat kepada semua pendengar yang mendengar siaran hari ini, supaya mana-mana orang yang sanggup untuk menjaga haiwan, mereka perlulah menjaga haiwan dengan betul, dan perlu menjaga haiwan dengan penuh rasa tanggungjawab, dan perlulah patuh yang kepada berkaitan dengan kebajikan haiwan, dengan menguruskan haiwan tersebut mengikut standard ditetapkan mengikut perundangan. Itu termasuklah pemberian makan minum, menguruskan dengan baik, termasuklah juga kalau haiwan tersebut sakit, perlulah ada rawatan kepada haiwan-haiwan tersebut. Dan saya juga nasihatkan supaya mana-mana orang
tidak kiralah sama ada haiwan dia sendiri ataupun haiwan stray sekalipun, jangan sekali-kali menganiaya binatang, sebab perbuatan tersebut bukan sahaja menyalahi perundangan yang ditetapkan dalam undang-undang negara kita, malah turut ditegah oleh agama kita supaya tidak melakukan zalim kepada makhluk lemah seperti haiwan ini. Ya, itu dia dan itu dia sebentar tadi sedikit perkongsian lah berkenaan dengan kebajikan haiwan, tanggungjawab pemilik bersama-sama dengan Yang Berusaha Dr. Marzuna binti Mat Yunis, Ketua Seksyen Kebajikan Haiwan Bahagian Regulatori Veterina Jabatan Perkhidmatan Malaysia. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi singgah ke sini dan hampir membuatkan saya menitis air mata sebenarnya. Ya, kerana perkara-perkara seperti ini sangat-sangat sensitif Puan Penerbit dan juga doktor, kerana bagi saya seorang pecinta kucing doktor. Jadi bila saya seorang pecinta kucing, saya ada 4 ekor kucing di rumah. Kadang-kadang bila kita dengar di berita kita ternampak kes-kes penganiayaan, kes penderaan, ada yang membunuh haiwan, kadang-kadang kita rasa tak mampu nak mengawal air mata. Sebab apa? Sebab kita anggap haiwan tu sebagai salah satu daripada anggota keluarga kita sendiri. Dan seperti mana yang doktor ingatkan tadi, jikalau anda tak mampu dah sebenarnya untuk menjaga haiwan anda boleh hantarkan mereka di tempat-tempat yang boleh menjaga haiwan-haiwan ini, doktor kan? Ya, betul. Ya, dan apa-apa pun terus lagi bersama dengan Khalif, insya-Allah hinggalah ke jam 2 petang nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, info-info terkini. Itu dia sebentar tadi Alfa 102. Dengarkan terus Antara Anyer dan Jakarta.